Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalam 'ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Ustazah Maryam Adun Meru, yang berusaha Tok Ketua kita, yang dikasihi sahabat seperjuangan Ustaz Azrul, pengarah program Meru Berselawat pada malam ini, khususnya tuan-tuan, puan-puan, para panelis gandingan, iaitu Ustaz Uda, Ustaz Fakhrul Razi, tidak lupa juga kumpulan nasyid kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat berkumpul di arena sport. Kita sebagaimana yang disebutkan oleh Ustazah Maryam, Meru nak dijadikan sebagai hub ilmu di Selangor, maka tempat sport pun kita buat majlis ilmu. Tempat sukan, arena sport, tuan-tuan, kita buat majlis berselawat. Bagus tuan-tuan, prasarana yang kita bina ini kita manfaatkan untuk menyebarkan ilmu kepada masyarakat di kawasan Meru ini. Tahniah Ustazah Maryam, manfaatkan lagi Ustazah apa yang ada untuk agama Allah SWT, untuk kita bawa manusia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. InsyaAllah dengan cinta kepada Allah, cinta Rasul ini, kita akan jadi baik. Kita akan jadi baik insya-Allah. Sebab cita-cita tertinggi kita nak jadi orang yang soleh dan solehah. Nak jadi orang yang soleh, solehah itu ialah kita kena cinta Allah, cinta Nabi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam satu kata-kata nasihat daripada Yusuf Al-Qaradawi rahmatullahi alaih, ketika di penghujung usianya, dia kata kita umat Islam nak jadi baik, kita kena ada dua. La tazalu hadhihi al-ummah 'ala al-khair ma dama al-Qur'anu imamuna wa ma dama Muhammadan hayyan fi dhamirina. Apa maksudnya? Maksudnya tuan-tuan, umat ini sentiasa dalam keadaan baik selama mana kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, dan selama mana Nabi Muhammad itu hidup di dalam perangai kita, hidup di dalam akhlak kita, hidupnya Nabi itu dalam diri kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu itu ada Rasulullah. Nak buat apa satu? Ingat Nabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nombor satu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita nak jadi baik, umat yang soleh, insan yang soleh, kita kena jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Jangan jadi Quran sebagai makmum. Yang duk jadi hari ini salah faham manusia ialah apabila mereka tidak pusing Quran untuk mengikut hawa nafsu mereka. Bukan mereka memusingkan diri mereka untuk ikut Quran, tapi mereka pusingkan Al-Quran supaya mengikut hawa nafsu mereka. Mereka nak maki orang, mereka pusing ayat-ayat Quran kata boleh maki. Mereka nak pindah orang, mereka pusing ayat-ayat Quran bagi kata menghalaikan perbuatan mereka fitnah. Mereka tuan-tuan nak membenci orang, mereka pusing ayat-ayat Quran supaya menghalalkan tindakan mereka. Maka tuan-tuan, tak jadi baiklah kita kalau macam ni. Kita kena berubah, kena ubah cara faham kita kepada Quran. Jangan duk pajak otak kita kepada mereka-mereka yang melampau. Rosak kita tuan-tuan. Imam kita Quran, Quran bukan jadi makmum. Apabila tuan-tuan Quran kita jadikan makmum, yang tu tak jadi baik umat ini. Umat ini tak akan jadi baik. Quran
kita kena adjust diri kita ikut kehendak Quran. Itulah yang Nabi SAW bawa. Itulah yang kita nak raikan kedatangan Nabi SAW, ialah Nabi mari bawa kita kepada satu tamadun, satu peradaban, satu akhlak yang mulia yang boleh kita banggakan, world class. Apa dia yang world class tu? Perangai. Perangai kita kena jadi perangai yang baik, akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. So pembangunan yang Nabi bawa ketika perjuangan Nabi selama 23 tahun membangun tamadun manusia, iaitu menjadikan manusia berakhlak mulia, akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama kita. Sehingga kan di antara akhlak itu kecantikan, keindahan akhlak Nabi itu mempersona dan menawan hati orang bukan Islam. Baru ni Ustaz Azrul cerita di tempat Ustaz buat sambut Maulud Nabi, bagaimana seorang yang ditawan dalam masjid Nabi diikat 3 hari, hari keempat masuk Islam kerana terpersona dengan keindahan akhlak Nabi. Tiap-tiap hari diikat di Masjid Nabawi itu, dia main nak bunuh Nabi Badawi. Hari pertama Rasulullah ajak dia makan, ajak masuk Islam, dia tak mau. Hari kedua buat yang sama, Rasulullah ajak dia masuk Islam, ajak dia makan, ajak masuk Islam, tak mau. Hari ketiga ajak dia makan, ajak dia masuk Islam, tak mau. Hari keempat Nabi kata, jadilah kot, kita lepaslah dia, bagi dia balik ke kampung dia. 3 hari kita tahan, itu sebagai hukuman lah tu. Maka bila dia berjalan keluar daripada Masjid Nabawi, dia balik tengok belakang, tengok Nabi, tengok Masjid Nabi. Last sekali dia tekam mai jumpa Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah. Kerana apa? Kerana dia kata, 3 hari aku tengok, aku perhatikan kamu wahai Muhammad, aku perhatikan umat sahabat-sahabatmu wahai Muhammad. Aku dapati mereka manusia yang unik. Mereka adalah manusia-manusia yang menawan hati. Untuk dia tuan-tuan terpesona masuk Islam. Hari keempat bila Nabi bebas, dia pula main menyerah diri kepada Rasul untuk diislamkan. Ni tuan-tuan yang Nabi bawa, keindahan akhlak mempersonakan manusia untuk masuk Islam. Yang ni yang Nabi berjaya buat dalam tempoh yang singkat, mengubah sikap, mengubah dalaman manusia dengan bekalan Quran, dengan Al-Quran dan juga sunnah yang Nabi tunjukkan. Nabi tuan-tuan mula dakwah dengan akhlak. Sebab itu Nabi digelar dengan Al-Amin. Al-Amin Nabi dapat sebelum dapat Rasul. Al-Amin Nabi dapat sebelum dapat Nabi. Gelaran dia yang pertama ialah Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah. Amanah itu apa dia? Amanah itu ialah akhlak. Amanah itu akhlak. Gelaran pertama Nabi Al-Amin. Ini tuan-tuan tunjang utama dalam Islam. Amanah. Tanpa amanah, tanpa iman, tak ada iman, tak ada amanah. Tak ada amanah, tak ada aman. Iman, aman, amanah saling berkait antara 3 tu. Tanpa iman, tak ada amanah, tak ada iman. Tak ada amanah, tak ada aman. Nak aman macam mana negara kita tuan-tuan kalau rasuah berleluasa? Nak aman macam mana negara kita tuan-tuan kalau disakau sana sini? Tak ada aman. Keamanan itu datang daripada amanah, amanah itu datang daripada iman. Itu yang Nabi SAW bawa. Al-Amin, gelaran yang Nabi dapat 40 tahun tuan-tuan, daripada kecil sampai umur 40, gelaran dia Al-Amin. Kemudian 40 jadi Nabi, baru dapat Nabi 23 tahun dia menyandang gelaran Nabi dan Rasul. Tapi gelaran Al-Amin itu 40 tahun berlegar di dalam masyarakat Mekah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Muhammad itu hidup dalam diri kita, dalam perangai kita, dalam tabiat kita. Bagaimana tuan-tuan kita nak minum, nak makan, nak bercakap, nak berhubungan dengan sesama kita manusia, nak berhubungan dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas.
ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Kasih sayang, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Nabi tunjuk ke kita kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada orang-orang yang beriman, kasih sayang Nabi kepada orang yang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kepala munafik, tetapi Rasulullah masih layan dia sebagai manusia, tidak boikot dia, tidak menzalimi dia, berikan hak-hak dia sebagai rakyat di Madinah, tidak memberitahu namanya sebagai ketua munafik, merahsiakannya di tangan Huzaifah ibnul Yaman, tak diberitahu sampai mati. Mati baru dilarang Nabi pergi untuk solat jenazah. Kalau tidak Nabi nak pergi dah, tapi Allah Ta'ala tak bagi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini rahmatun muhdah. Yang kedua ialah Nabi bawa kasih sayang. Kasih sayang sebagai senjata untuk menawan manusia. Kasih sayang sebagai satu daripada tunjang utama akhlak yang Nabi SAW bawa. Tuan-tuan, kasih sayang sesama umat, kasih sayang Rasulullah dengan sahabat, kasih sayang yang ditunjukkan itu mempersonakan suatu musuh kepada Islam nombor satu, Abu Sufyan. Abu Sufyan bila tengok kasih sayang sahabat kepada Nabi, maka tuan-tuan dia buat satu kata-kata, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Seperti kasih sayangnya, tidak pernah aku melihat salah seorang daripada kita menyayangi seorang yang lain melebihi apa yang aku lihat sahabat-sahabat Muhammad menyayangi Muhammad. Tu dia tuan-tuan. Abu Sufyan pun heran tengok orang sayang kat Nabi, sahabat-sahabat Nabi sayang kat Nabi ni, cinta kat Nabi ni. Dia kata dia tak pernah tengok dalam sejarah. Mereka sayang sungguh kat Nabi, mereka cinta sungguh kat Nabi, jiwa raga mereka sanggup dikorbankan, harta benda mereka sanggup mereka korbankan kerana mereka cinta dan kasih kepada Nabi. Kita tuan-tuan, apa yang kita bagi kepada Nabi? Nak selawat pun kita malas, nak sembahyang pun kita malas, nak baca buku tentang Nabi pun malas, nak dengar ceramah pasal Nabi pun kita tak mau, kita scroll, kita tak tengok. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita, Allah bagi kepada kita nikmat Islam, nikmat iman. Kita bukan ada buat apa pun untuk Nabi. Ada tuan-tuan yang berkorban untuk Nabi tapi tak dapat nikmat iman, nikmat Islam. Siapa dia? Abu Talib. Bapa saudara Nabi ni tuan-tuan bela Nabi, jaga Nabi, tapi tuan-tuan tak dapat Islam. Kita yang tak ada bela Nabi pun, tak pernah berjuang mempertahankan Nabi pun, dapat nikmat iman, dapat nikmat Islam. So jaga, sayangilah nikmat ini dengan cara kita rajin menuntut ilmu, basmi kejahilan. Nak cinta Nabi mesti kenal Nabi, nak kenal Nabi kena dengan ilmu. Tanpa ilmu kita tak cinta Nabi, tanpa ilmu kita tak kenal Nabi. Maka justru itu majlis-majlis ilmu perlu disemarakkan, perlu dibuat dalam pelbagai cara, pelbagai kaedah. Seperti kita buat malam ni, diselang-seli dengan halwa telinga, nak bagi adik-adik, nak bagi tuan-tuan dan puan-puan tak boring, tak bosan, sambil-sambil ceramah, sambil-sambil dengar lagu. Maka tuan-tuan, dengan demikian lagu-lagu ini pun sunnah yang mesti dihidupkan. Kerana apa? Qasidah, nasyid, apa lagu-lagu memuji dan memuja Nabi ini perlu dipergiatkan lagi. Kerana apa? Dengan kita puja dan puji Nabi itu bertambah cinta kita, bertambah kenal kita kepada Nabi, seterusnya menghidupkan
rasa bernabinya kita, adanya Nabi dalam hidup kita. Jangan duk buat perangai macam tak ada Nabi, tuan-tuan. Jadi sekadar itulah pasal Ustaz tengok 15 minit dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik perhatian kepada pemilik kenderaan BJL